Itu Syekh Nuruddin ketika ditanya tentang tahlil, orang bertahlil selepas kematian 3 hari, 7, 11, 10, 20, 40 dan sebagainya 100. Kenapa ulama-ulama kita membolehkannya? Harus difaham istilah membolehkannya, bukan mewajibkannya. Siapa yang mewajibkannya, itulah yang dikatakan bid'ah, dia ikhtira' dalam perkara baru. Nabi tak pernah mewajibkannya. Tetapi kenapa sampai bertahun-tahun perkara ini dijalankan? Tidak adakah ulama-ulama yang membenterasnya? Karena dia itu kalau dianggap sebagai bid'ah dalalah. Tidak semudah itu. Sesuatu kalau dia berterusan, itu tanda itu betul. Itu kaedah umum. Ma ra'ahul muslimuna khairan fahuwa khairun indallah, wa ma ra'ahul muslimuna syarran fahuwa syarrun indallah. Al muslimun ay al ulama, bukan al awam minal unas, tidak. Ulama-ulama kalau memandang sesuatu itu baik, insya-Allah baik di sisi Allah. Kalau tidak baik di sisi Allah. Sebab kalau Allah hanya turunkan Al-Quran dan Sunnah sahaja, mungkin manusia itu sesat. Sebab bukan semua orang yang faham Quran dan Sunnah itu dengan apa yang dimiliki olehnya, mesti dengan ilmu-ilmu alat. Dengan bahasa Arabnya, ilmu tafsirnya, hadisnya, bahasa Arabnya, balaghahnya, mantiq, bayannya, usulul fiqh, dengan mujmal, mufassal, dengan nasikh, mansukh, makiyah, dengan madaniyah. Semua sekali itu ada 15 ilmu nak tafsirkan Al-Quran itu. Kalau tidak ada ulama, nescaya sesat. Saya bagi contoh. Ketika seorang badui datang kepada Nabi, mata sa'ah, bila berlaku hari kiamat? Nabi jawab, ma'adatta laha, apa yang kamu sediakan untuk menghadapinya? Badui ini jawab, ma'adattu laha bi kathrati salatin wala kasrati siyamin, walakin uhibbullaha wa uhibbu rasulah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak sediakannya dengan banyak solat, dengan banyak puasa, tetapi aku cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang baca hadis ni tanpa ada tafsir, nanti dia jadi sesat. Kenapa? Badui ini mengatakan, aku tidak sediakan untuk menghadapi kiamat itu dengan banyak solat. Kalau di ta'mim maksud solat itu termasuk fardu dengan sunat, sudah. Sebab kita wajib sembahyang 5 waktu sehari semalam, tapi ini tak banyak solat. Walhal maksud sebenar adalah solat tatawwu', solat sunat. Adapun solat wajib compulsory. Sama juga dengan puasa. Kalau begitu orang tak berpuasa Ramadan ataupun puasa Ramadan beberapa hari sahaja. Sebab badui ini tadi mengatakan wala bikathrati siyam, tidak banyak berpuasa. Malah yang lebih ajaib, Nabi akui selepas daripada itu, anta ma'aman ahbabta. Kalaulah salah tadi, pasti Nabi akan tegur. Kaedah menyebut tidak mungkin Nabi membiarkan benda yang salah walaupun sekejap. Mesti Nabi tegur. Bermakna apa? Ada tafsiran di situ. Tu yang tunjuk tadi, tak boleh membaca hadis Quran begitu sahaja. Dia mesti dengan tafsiran daripada para alim ulama. Sebab itu ulama itu sangat penting sekali. Taib. Syekh Nuruddin, kami ditanya apa hukum bertahlil. Kenapa ditanya? Sebab ni tak dibuat oleh Nabi. Betul, Nabi tak pernah buat kenduri ataupun jamuan makan selepas kematian dan sebagainya. Satu, apakah Nabi tidak sebut perkara ini? Yang itu dinilai dahulu. Kalau Nabi tak pernah buat dan Nabi tak pernah sebut dan Nabi tak pernah akui, maka itu jangan dibuat. Tetapi selama mana kita tidak itilak keseluruhannya, jangan terus dulu dikatakan salah. Ternyata walaupun Nabi tidak buat perkara itu. Kenapa ulama membolehkannya? Berani ulama buat sesuatu yang Nabi tidak buat. Nanti kita lihat ada dawabitnya. Ulama memahamkan sebegini. Ketika Nabi hadir di bumi Madinah di awal hari bersama dengan Abdullah bin Urayqir dan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Sayyidina Abdullah bin Salam lihat, pasal apa ramai sangat duduk di border Madinah ni? Tanya pasal apa? Nabi nak mai. Akhirnya join sekali Sayyidina Abdullah bin Salam. Bila Nabi mai,
First kali Nabi kata apa? Bila dah sampai itu Nabi kata apa? Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu yang dihafal oleh Abdullah bin Salam. Beliau katakan awwalu ma sami'tuhu qal, paling awal sekali Nabi sebut yang tadi, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, bagilah makan, wa silul arham, sambungkan tali silaturrahim, wa sallu bil lail wan nasu niyam, sembahyang pada waktu malam, orang pakai tidak, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga salam sejahteranya. Ulama nak istinbat hukum bukan senang. Ketika Nabi mengatakan wa at'imut ta'am, wa at'imut ta'am, dan bagilah makan, di situ Nabi tak spesifik bila, ketika apa, berapa banyak, dan siapa yang akan hadir. Ini umum. Bila umum dia masuk dalam kaedah usulul fiqh yang ustazah tahu, al-umumu yabqa fi umumiyatihi, keumuman itu akan kekal dalam keumumannya selama mana tidak ada yang mentakhsiskannya. Oleh kerana tidak ada yang mentakhsiskannya, bila selepas kahwin boleh, bila kenduri kahwin boleh, bila ceramah boleh, majlis kerakyatan boleh, mana-mana sahaja, hatta lepas kematian pun boleh, di samping dengan dalil-dalil yang lain. Sedekah itu sampai kepada mayat, innal mauta yuftaduna fi quburihim sab'ata ayyam. Nanti kita akan lihat perbahasan khas tentang tahlil. Saya nak buka dulu sedikit minda kita supaya apa, dalam menghukum bukan senang-senang. Ini tak dibuat oleh Nabi, kita katakan tidak buat, nanti akan terkejut kita mendengar riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Selalu Imam Ahmad dirujuk dalam perkara sebegini, tapi Imam Ahmad bin Hanbal telah buat suatu perkara yang Nabi tidak pernah buat, sahabat tidak pernah buat, tabi'in tidak pernah buat. Apa? Di dalam Manaqib Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala alaih, guru kami Syekh Nuruddin sebut, setiap daripada orang bermazhab Asy-Syafi'i mesti berterima kasih dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Kita tak payah-payah dah nak baca Quran, hadis, istinbatkan hukum, semua tak. Apa yang diijtihadkan oleh Imam Syafi'i kita ikut, khalas kita jadi Syafi'i, orang yang ikut mazhab Asy-Syafi'i. Kita yang bermazhab Syafi'i, kata beliau, wajib untuk berterima kasih dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Tapi dalam bahasa ni, bahasa ulama, kalaulah Imam Syafi'i masih hidup lagi, nasihat beliau akan berterima kasih dengan Al-Imam Al-Baihaqi. Sebab Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah tidak ada yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, melainkan beliau datangkan dalil daripada Quran dan hadis. Imam Al-Baihaqi sangat-sangat berkhidmat dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i, tulisan Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Aku ma taraktu, tidak pernah aku tinggalkan, fis salah, ketika dalam solatku, untuk berdoa li Syafi'i, berdoa kepada Imam Syafi'i, mundu 40 sanah, sejak 40 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sujudnya sembahyang malam tidak pernah tinggal, fa'aqul, lalu aku katakan, Allahumma ghafirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Syafi'i, ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan guruku Muhammad Idris bin Syafi'i, selama 40 tahun dalam solat. Take note, ini dalam solat, ini tidak pernah datang daripada Nabi sahih. Memang Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriyah, Nabi wafat pada tahun 11 Hijriyah, jauh tu. Masa memang Nabi tidak ajar. Tetapi kenapa Imam Ahmad berani baca doa itu dalam sujud yang tidak pernah dinaskan oleh mana-mana, oleh Nabi ataupun sahabat, tabi'in sekalipun sebelum itu. Itu cara ulama melihat hukum, cara mengistinbatkan hukum bukan senang. Karena itu hukum itu adalah dunianya orang fuqaha.
Adapun menyediakan dalil-dalil itu adalah dunianya orang muhaddithin. Kalau muhaddithin nak masuk dalam dunia fuqaha, takut tersilap. Demikian fuqaha masuk dunia muhaddithin, takut tersilap. Sealim-alim al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alaih, beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Ini disebut secara jelas oleh al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab beliau At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Walaupun ini qil wa qal. Imam al-Bukhari dikatakan punya madhab tersendiri sebab beliau mujtahid mutlak. Tapi al-Imam Tajuddin As-Subki yang sangat alim itu, ulama katakan kalaulah ada satu mazhab yang lain selain daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, mazhab yang kelima mazhab As-Subki, Tajuddin As-Subki, kerana alimnya luar biasa. Beliau katakan dalam kitab beliau At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala syekh al-muhaddithin, mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Yang lain mengatakan tidak, tetapi kebanyakan dalam bab hukum Imam Al-Bukhari mengikut pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga imam mazhab yang lain. Lihat saja dalam kitab At-Tabaqat, ulama-ulama besar, Al-Hafiz, al-Imam yang hafaz 200,000 hadis, 100,000 hadis sanad dengan matan, ilmu rijal, semua sekali kebanyakannya bermadhab. Sebab itulah kata Imam Syafi'i yang masyhur, beliau katakan innal fuqahaa kal atibba wa innal muhaddithina kas sayadilah. Ini qaul masyhur daripada Imam Syafi'i, innal fuqahaa kal atibba wa innal muhaddithina kas sayadilah. Sesungguhnya ahli fuqaha itu yang terhukum hakam, yang sudah sampai martabat dan punya malakah fiqhiyah, bukan baru menghafal 1, 2, 3 dalil ataupun qawaid fiqhiyah ataupun kaedah usul terus berfatwa, tidak, memang sudah mendalami dunia kefaqihan itu. Mereka itu seperti doktor. Adapun para muhaddis tak berani fatwa, mereka sediakan dalil sahaja sebab mereka seperti ahli farmasi. Fuqaha ini faqih adalah seperti orang doktor, dan ahli hadis seperti farmasi. Sebab itu jarang kita lihat ahli hadis berfatwa, jarang. Mereka kalau berfatwa pun mereka akan rujuk kepada fatwa fuqaha.